Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Muaz Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 22 Ogos. Pembinaan Hospital Sri Aman yang baru kini mencapai tahap 83% siap dengan kos pembinaan mencecah RM180 juta yang dijangka sedia untuk percubaan operasi pada Februari tahun hadapan. So now what is going on now? Now is internal. Basically semua sudah. You tengok bidding memang sudah siap. Like what? Semua fixing. Okay, water sudah masuk, api sudah masuk. Cuma masukkan barang-barang yang macam ward, bed semua tu, specialized equipment. The major outstanding is That is done by another contractor. Katanya perkhidmatan kesihatan hospital baharu tersebut kepada lebih 93,000 penduduk di Sri Aman hanya akan beroperasi selepas ujian dan pentauliahan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang biasanya mengambil masa hingga 6 bulan. Buat masa ini, kontraktor utama mengalami kekurangan pekerja kerana lebih 60% daripadanya pekerja asing terjejas akibat penularan COVID-19 dan separuh daripada jumlah 200 pekerja tempatan tidak hadir bekerja menyebabkan penangguhan kemajuan pembinaan. Keadaan ini semakin serius apabila kerja-kerja pembinaan terpaksa ditangguhkan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan tapak di Hospital Sri Aman Baharu bersama Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing. Siapnya hospital ini, ia bakal menempatkan kemudahan 108 katil yang melibatkan beberapa kemudahan perubatan antaranya klinik pakar, unit pesakit luar, unit kecemasan, unit hemodialisis termasuk unit rehabilitasi. Masalah telekomunikasi dalam bandar dan luar bandar di Limbang akan turut diatasi. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah menjelaskan masalah tersebut berlaku apabila isyarat 3G ditukarkan kepada 4G. Hasbi berkata beberapa pencawang akan didirikan di bandar dan luar bandar untuk mengatasi masalah tersebut. Saya telah menyuarakan dalam parlimen dan juga kepada Menteri Komunikasi sendiri, sebab itu Alhamdulillah pada tahun ini hari itu baru selepas COVID ini mereka telah pun datang untuk survey semua kawasan-kawasan dan akan ada lagi sekarang ini pun ada beberapa pencawang sudah siap dibina dan akan ada lagi pencawang yang akan didirikan untuk menyelesaikan perkara ini, terutama kita bukan hanya di luar bandar, memang betul di bandar sendiri. Jelasnya lagi, beliau yakin dengan komitmen Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia terhadap permasalahan ini, ia akan dapat diselesaikan dengan segera. Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Merdeka Aid Community di Dewan Bunga Raya Limbang. Program anjuran Jabatan Penerangan Daerah Limbang itu disertakan dengan aktiviti konvoi bermotor mengelilingi bandar Limbang dan beberapa kawasan luar bandar melibatkan 40 peserta. Permohonan subsidi atau projek berkaitan pertanian hanya boleh diluluskan oleh pegawai daripada Jabatan Pertanian. Ini ekoran beberapa bekas pegawai jabatan berkenaan yang mendakwa mereka masih mempunyai kuasa untuk meluluskan permohonan subsidi atau projek di bawah jabatan berkenaan. Menyifatkan tindakan itu satu penipuan, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, meskipun ia bertujuan untuk membantu golongan petani, namun mereka tidak diberikan kuasa untuk meluluskan sebarang projek atau subsidi di bawah jabatan berkenaan. Beliau memberitahu demikian semasa perjumpaan bersama kaki tangan Jabatan Pertanian bahagian Sri Aman. Perjumpaan itu bertujuan bagi meninjau pelaksanaan projek di bawah tabung fasiliti pertanian di kawasan tersebut. Warga Kementerian Utiliti Sarawak disaran supaya menggandakan usaha membekalkan air bersih kepada semua penduduk di negeri ini menjelang tahun 2025. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ini perlu dilakukan kerana beberapa projek bekalan air tertangguh akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac lalu.
Jelas Datuk Seri Dr. Stephen, masalah bekalan air adalah isu sensitif yang boleh dijadikan modal politik sesetengah pihak, terutama menjelang pilihan raya. Justru pihak kementerian perlu kerjasama dengan pelbagai pihak supaya menyediakan bekalan air bersih mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Ujarnya lagi, kementerian bukan sahaja bertanggungjawab menyediakan bekalan air bersih, namun perlu mengambil kira kapasiti dan keadaan loji rawatan air agar tiada aduan diterima daripada orang awam. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2019 Kementerian Utiliti Sarawak di Kuching. Seramai 8 kaki tangan menerima APC masing-masing pada majlis tersebut. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU meminta sekumpulan belia yang menampal pelekat bahasa Cina pada papan tanda nama jalan tanpa kebenaran pihak berkuasa supaya menurunkan pelekat tersebut dan membuat permohonan maaf secara terbuka. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata ini kerana perbuatan tersebut melanggar undang-undang dan tidak mendapat kebenaran daripada pihak DBKU. Tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan di bawah Seksyen 103/3 Local Authorities Ordinance 1996, iaitu kesalahan mencatatkan nama di papan tanda nama jalan dan juga kesalahan di bawah Bylaw 22 Local Authority Cleanliness Bylaw 1999, iaitu kesalahan salah laku terhadap harta benda milik pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan. Tegas beliau, perbuatan yang dimuat naik dan tular di media sosial itu disifatkan tidak menghormati pihak berkuasa tempatan sekaligus boleh menyebabkan berlaku ketegangan antara kaum di negeri ini. Dedah beliau, DBKU telah membuat laporan polis dan menyerahkan perkara tersebut kepada polis untuk tindakan lanjut. Justru beliau berharap mana-mana individu tidak mengulangi perbuatan berbentuk provokatif ini yang boleh menjejaskan keharmonian kaum. Beliau berkata demikian pada sidang media berkenaan isu menampal pelekat pada papan tanda nama jalan tanpa kebenaran pihak berkuasa di Kuching. Khamis lepas, DBKU telah menerima makluman daripada orang awam berkenaan sekumpulan belia yang menampal pelekat bahasa Cina pada papan tanda nama jalan tanpa kebenaran di 3 lokasi, iaitu di Jalan Lebuh Wayang, Jalan Menbaza dan Jalan Green Hill. Daerah Kuching bertukar status kepada kuning selepas merekodkan 1 kes baru positif COVID-19 malam. Menurut kenyataan media jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan jumlah kes positif di negeri ini sebanyak 687 kes. JPBN memaklumkan kes ke-687 merupakan kes jangkitan tempatan, iaitu seorang warga negara India berumur 26 tahun yang bekerja sebagai nelayan di sebuah syarikat kapal perikanan di Kuching. Kes telah menjalani saringan bagi tujuan pulang ke negara asal di sebuah hospital swasta di Kuching Khamis lalu dan keputusan disahkan positif COVID-19 pada hari yang sama. Kes tidak mempunyai sejarah perjalanan melawat atau balik ke luar negara sejak tiba di Malaysia pada Julai tahun lepas. Pengesanan kontrak rapat yang melibatkan rakan-rakan tempat kerja kes juga masih dilakukan. Turut dimaklumkan juga tiada kes baru dilaporkan pulih dan discharge dari hospital, manakala 7 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Sebanyak 17 pesakit dalam sesatan baru dilaporkan dan 14 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. Setakat ini, 7 kluster di negeri ini masih aktif melibatkan seramai 59 orang. Hospital Umum Sarawak HUS sedang mencari ahli keluarga atau waris seorang pesakit lelaki berumur 50 tahun. Menerusi kenyataan HUS, pesakit berbangsa Cina itu dikenali sebagai Fabian Koh Ten Chew atau Muhammad Firdaus Koh Abdullah.
Ketika ini, pesakit ditempatkan di zon kuning Jabatan Kecemasan HUS. Pesakit telah ke hospital pada 20 Ogos lalu namun dikatakan tidak ingat alamat rumah dan nombor telefon ahli keluarganya. Sehubungan itu, HUS berharap ahli keluarga pesakit berkenaan datang ke zon kuning di Jabatan Kecemasan HUS atau menghubungi talian yang tertera dengan segera. Di sebalik kebebasan yang dinikmati hari ini, terbahat perjuangan yang memberi erti kepada kemerdekaan yang kita nikmati kini. Bagi rakyat Malaysia, kibaran jalur gemilang hanya salah satu cara untuk memberi penghargaan kepada nilai kebebasan ini. Bagi penduduk di kampung nombor 5 Satok di Kuching yang ditemui RTM, Mahli Udin, beliau menghias rumahnya pada setiap Julai hingga September untuk sambutan Bulan Kebangsaan, termasuk Hari Sarawak dan Hari Malaysia. Kami memasang bendera tu artinya menyambut kemerdekaan lah, Bulan Kemerdekaan. Tiap-tiap tahun lah ada menyambut masang bendera, selain dari bendera, masang lain ada juga lah macam mengias macam apion dihias di tepi rumah. Manakala Suhiri Afendi dari kampung yang sama juga ditemui menyatakan beliau terus memasang jalur gemilang sejurus mendengar hebahan bersempena Bulan Kebangsaan oleh pihak berkuasa. Semangat kemerdekaan kami, jiwa yang dari Malaysia lah. Ada I'm a Malaysian, Sarawakian. Spirit is there. Spirit kemerdekaan is there. Dan orang yang dulu-dulu yang memperjuangkan kemerdekaan yang harus di-highlight juga. Dari perspektif belia pula, kebebasan hari ini lebih kepada memerdekakan diri daripada perkara yang menghancurkan kehidupan seperti terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Kesan untuk belia tu ialah macam ni orang tu dapat bebas untuk melakukan satu perkara yang berlandasan dengan syariat lah. Bukannya melanggar undang-undang, dan mereka boleh melakukan apa saja asalkan perkara yang positif, bukan negatif. Erti kebebasan generasi sekarang mungkin berbeza bagi mereka yang telah memberikan kebebasan mereka untuk kemerdekaan hari ini. Dan bagi mereka yang telah gugur, mereka telah mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa untuk memberi kebebasan yang kita nikmati sekarang. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Firdaus Idris, RTM. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 22 Ogos. Sambutan Hari Kebangsaan 2020 bakal diadakan di Bandar Semanggang pada 31 Ogos ini. Acara tersebut boleh diikuti menerusi platform media sosial Kerajaan Sarawak. Bersama kita raikan Hari Kebangsaan dengan norma baharu. Terus patuhi SOP dan sentiasa amalkan kawalan kendiri. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum, jumpa lagi.